dan pernah diziarahi sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya ziarah-ziarah kita seperti ini, maka bertambahlah kecintaan kita, kerinduan kita, kasih sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan semoga bertambahlah juga keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jallaluhu wa ta'ala azamatuh. Pahala bagi mereka yang mempelajari asar sirah Nabi sama seperti mana pahala mereka menziarahi baginda Nabi. Dan barang siapa yang menziarahi Nabi selepas kewafatan Nabi, sama seperti mana dia menziarahi Nabi ketika mana kehidupan Nabi. Dan barang siapa yang menziarahi Nabi, maka wajabat lahu syafaati atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi mudah-mudahan ibu ayah, abang kakak sekalian depan saya ni, kita diberikan syafaat, yang mana syafaat itulah yang paling kita perlukan ketika mana di yaumil mahsyar nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Okay, jadi memberkati perjalanan pada pagi ini, sama-sama terlebih dahulu kita membacakan doa pembuka majlis dan doa safar kita. Semoga Allah senantiasa memberikan afiah, keselamatan, kesejahteraan atas perjalanan ziarah kita pada pagi ini, dan semoga Allah memandang perjalanan kita ini sebagai satu perjalanan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifah fil ahli wal mali wal waladi wal ashabi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tu'i'anna bu'dahu. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil
هم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, salam kenal. Dan sebelum saya berkongsi, terlebih dahulu saya minta izin kepada tuan-tuan. Sebenarnya niat saya naik bas bersama dengan sahabat saya Ustaz Nur Muhammad ni nak menumpang, kerana saya datang dengan keluarga. Kami datang bukan dengan travel, kami datang dengan keluarga, maka nak menumpang dan juga menimba ilmu dengan dia. Orang yang hebat tuan-tuan, apa yang dia cakap tadi, dia lambung saya tinggi sangat, malu saya. Saya tak ada apa-apa tuan-tuan, ilmu pun sikit je. Orang yang hebat, dia akan memuliakan orang lain. Maka bila Ustaz Nur Muhammad memuliakan saya, menampakkan betapa sebenarnya dia yang lebih mulia, Masya Allah. Dan tuan-tuan beruntung sangat mendapat Ustaz Nur Muhammad sebagai mutawif. Saya tak pernah jumpa orang yang tenang macam dia. Satu relax je, Masya Allah. Baik. Saya tidak bercadang untuk berkongsi, nak kongsi lebih-lebih pun tak pandai sangat tuan-tuan. Cumanya InsyaAllah seperti yang kita sedia maklum, pagi ini kita akan melawati beberapa tempat, antaranya seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Sab'ah atau Masjid 7, Bukit Uhud, dan kemudian tempat tuan-tuan akan melontar pagi ini iaitu Ladang Kurma lah. Tuan-tuan akan melontar pakai duit, bukan pakai batu. Ya. Baik, jadi insyaAllah saya rasa sirah-sirah dan sebagainya kita akan berkongsi. Tuan-tuan, saya akan berkongsi sedikit dan akan mungkin banyak ditambah oleh Ustaz Nur Muhammad. Cuma sebelum kita mengetahui sirah, sebelum kita memahami tempat-tempat, pertama yang paling penting harus ada dalam hati setiap manusia, setiap berjemaah, setiap individu yang namanya Muslim, yang namanya mukmin, haruslah ada kecintaan kepada Nabi SAW. Pepatah Melayu kita mengatakan tak kenal maka tak cinta. Maka tuan-tuan haruslah kenal dulu siapa itu Muhammad SAW, baru tuan-tuan akan mencintai Nabi. Baik. Saya nak bertanya kepada tuan-tuan dan perempuan semua di dalam bas ni, di hadapan saya ibu-ibu, ayah-ayah, haji-hajah. Saya yakin kesemua daripada tuan-tuan dan puan pernah bercinta suatu ketika dahulu. Kalau tak bercinta tak adalah berkahwin, betul? Maka tuan-tuan pernah bercinta. Zaman saya pernahlah lalu, zaman sekolah dulu, dapat surat cinta, buka-buka ada bedak kat dalam. Tuan-tuan pernah lalu kan? Tiba-tiba ada, tak boleh cakap lebih-lebih, rumah kat belakang, takut. Pernah dapat. Dan zaman tuan-tuan dulu mungkin lagi lama kan, hantar surat lama tak dibalas. Soalan saya tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan bila mana kasih sayang, perhatian yang tuan-tuan berikan kepada pasangan itu tidak dibalas? Tuan-tuan hantar surat lama, tunggu. Apa perasaan kita tuan-tuan? Kita tertunggu-tunggu, betul? Kita ternanti-nanti. Kita rasa dia ni abaikan aku, dia ni tak sayang aku ke? Dia ni tak nak kat aku ke? Kan? Kita rasa macam itu, betul? Para jemaah dirahmati Allah sekalian, perasaan yang saya sebutkan tadi itu, kita haruslah berhati-hati jangan sampai Nabi SAW merasai perasaan itu kepada kita. 1400 tahun yang dahulu Nabi pernah duduk dalam sebuah halaqah, tersenyum dan menangis. Nabi tersenyum kerana Nabi melihat akhir zaman akan ada golongan yang memuliakan Nabi, yang mencintai Nabi dan utamakan Nabi daripada benda yang lain. Sedangkan golongan itu tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi.
Maka sahabat-sahabat bertanya, siapa golongan yang kau senyum itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, itulah umat akhir zamanku. Siapa tuan-tuan? Kita semua yang mencintai Nabi, yang mengutamakan Nabi lebih daripada yang lain. Maka Nabi senyum dan Nabi sayang kat kita. Kemudian bila mana Nabi menangis, Nabi sedih, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa sedih ni? Kata Nabi, demi Allah aku rindu nak bertemu dengan mereka. Siapa tuan-tuan? Kita semua. Maka 1400 tahun yang dahulu Nabi pernah mengatakan bahawa Nabi rindu dan tak sabar nak bertemu dengan kita. Maka persoalan saya, bila kali terakhir tuan-tuan balas cinta Nabi SAW? Bila kali terakhir kita balas dengan mengatakan, ya Allah rindunya nak jumpa Nabi di Yaumul Mahsyar? Mungkin tak pernah, kadang kita lalai tuan-tuan. Maka hari ini Allah sampaikan kita di bumi Madinah, bukan kerana harta kita, bukan kerana kesihatan kita, bukan kemampuan kita. Allah sampaikan kita, maksud tersirat adalah untuk menjahit balik hubungan kita dengan Nabi SAW. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan, siapa sayang Nabi? Semua orang akan angkat tangan. Saya sayang Nabi. Semua orang. Siapa tak sayang Nabi dalam ni tuan-tuan? Semua orang sayang. Cuma sayang itu kalau di mulut tak jadi. Haruslah dengan di hati. Haruslah dengan pelaksanaan. Banyak mana sunnah Nabi yang kita hidupkan di rumah di Malaysia? Banyak mana selawat kita pada Nabi SAW? Kalau zaman dulu, ketika mana? Bukanlah zaman dulu, ketika saya belajar dulu di Hadramaut, setiap kali diucapkan nama yang namanya Muhammad, kita diajar untuk menjawab sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu itu dalam ceramah, dalam kuliah itu diberikan masa sekitar 3 jam lebih, dan guru kami sengaja mengucapkan nama Muhammad tu sepanjang 3 jam tu, banyak kali disebut. Nak melihat anak murid ni bosan tak bosan, penat tak penat menjawab sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalaulah kita tahu manfaat dan juga kebaikan fadilat menjawab selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan buat. Kerana apa tuan-tuan? Janganlah, nasihat yang pernah guru kami bagi, tuan-tuan bayangkan di Madinah ataupun kehidupan kita di Malaysia, malas berselawat kepada Nabi, berkira untuk berselawat pada Nabi. Okeylah ustaz, dah 10 kali selawat cukup itu. Dikhawatiri tuan-tuan bayangkan di Yaumul Mahsyar, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat, kata Allah. Harta kamu, anak-anak kamu tak ada manfaat kecuali mereka yang datang dengan hati yang baik. Hari itu tuan-tuan, suami akan meninggalkan isteri, isteri akan halau suami, ibu yang selama ini sangat menyayangi anak, menyusukan anak, akan buang anak. Kerana apa? Hari itu nafsi, nafsi, aku, engkau. Tidak akan ada lagi, ya Allah ini anak aku, selamatkan. Tak ada. Ibu yang sayangkan anak, yang mengandung dan melahirkan anak, akan buang anak dia kerana nak selamatkan diri dia. Itu adalah hari Yaumul Mahsyar. Dan dalam kekalutan dan kelangkabut itu tuan-tuan, kita nak mengharapkan ketenangan, syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di depan baginda, baginda tanya, kamu siapa? Aku tak kenal. Kerana di dunia kita mengabaikan Nabi, kerana ketika kita hidup kita malas berselawat kepada Nabi, apatah lagi mengamalkan sunnah Nabi. Wa'iyyazubillah. Kan? Maka kita kena berhati-hati tuan-tuan, jangan sampai Nabi tak kenal kita, takut sangat. Dan subhanallah tuan-tuan pada rahmat Allah sekalian, dalam kita bersembang, dalam kita berkongsi ini, alhamdulillah hari ini kita nak pergi ke sebuah tempat, Masjid Quba, masjid pertama yang dibina oleh Nabi SAW. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina kali pertama oleh Nabi SAW. Dan fadilatnya adalah siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berwudu atau penginapannya, hotel kita, sampai ke Masjid Quba dan menunaikan solat 2 rakaat, maka pahalanya Allah akan bagi seperti pahala mereka yang melaksanakan umrah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Kita alhamdulillah dah sampai di sini. Saya minta para jemaah semua bersama dengan Ustaz Nur Muhammad, kita turun sama-sama, berkumpul, dan kita akan sambung sedikit perkongsiannya di bawah. Kena ada 2-3 tempat kita nak kongsikan sebelum kita melaksanakan solat sunat sama-sama, insya-Allah.
Madinah. Okey, sekarang ni kita dah berada di kawasan tapak peperangan Dah tak ada lagi kecil-kecil lagi. Murur. Ya, dekat-dekat sini. Okey, nampak tak kemah-kemah yang ada tu, masjid-masjid kecil tu kan? Itu merupakan kesan-kesan peninggalan masjid ataupun perang Khandaq. Yang sekarang ni dibina satu ni dipanggil masjid, ni dipanggil masjid apa? Fatimah. Putih. Masjid Fatah lah kan? Fatah. Satu kawasan yang sekarang ada ni. Okey, yang dikatakan 7 tu yang macam kemah-kemah kecil. Kalau nampak bangunan-bangunan lama, dahulunya kan dinamakan kemah tersebut dengan nama kemah Abu Bakar, kemah Umar. Dijadikan kemah tersebut tempat solat dan kubu pertahanan para sahabat. Kalau kita nampak sebelah ni. Okey. Dan di sinilah tu nampak tak satu kecil atas tu. Okey. Tapi saya tak pasti nama dia kemah apa, kemah Abu Bakar ke, kemah Umar ke, tak pasti keberadaannya, kena rujuk semula. Tapi apa yang pasti, di situlah dahulunya tempat para sahabat berkubu, mempertahankan, kemudian dijadikan tempat solat. Lalu dinamakan kawasan ini sebagai kawasan ataupun Masjid 7 ataupun Masjid Sab'ah ataupun dipanggil Masjid Fatah. Dan dikatakan di kawasan sini juga merupakan tempat berlakunya peperangan Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah dalam bulan halo? Bulan apa? Dalam bulan Syawal, kalau tak silap saya, dalam bulan Syawal. Okey. Dan dalam surah Al-Ahzab juga banyak diceritakan tentang peristiwa peperangan Khandaq. Okey. Surah Al-Ahzab dikatakan apa? Allah, banyak ayat dia. Tapi saya tak ingatlah ayat dia ayat berapa. Tapi dalam surah Al-Ahzab ni, kalau kita faham makna Ahzab tu sendiri adalah, Ahzab ni kata jamak Ahzab, tapi kalau satu dipanggil apa? Ahzab ni maknanya apa berhimpun kan, berpuak-puak. Al-Ahzab. Kerana apa dinamakan perang Khandaq juga sebagai perang Al-Ahzab? Kerana musyrikin Mekah mereka bergabung dengan kaum ataupun puak daripada Madinah, puak Bani Nadir dan sebagainya, untuk menyerang kota Madinah. Lebih gabungan tersebut, Al-Ahzab tu gabungan tersebut lebih daripada 10,000 orang tentera dalam peperangan Khandaq. Tentera Islam perlu melawan dan menempuh lebih 10,000 orang tentera musyrikin, hasil daripada gabungan-gabungan kabilah-kabilah selain daripada Islam yang berada di Madinah, kaum-kaum puak Yahudi kan. Okey, bergabung dengan orang musyrikin daripada Mekah. Lalu dinamakanlah dengan perang Al-Ahzab. Okey, perang Al-Ahzab. Dan juga dalam perang Al-Ahzab ini Allah mengirim apa? Allah mengirim bantuan angin untuk menolong tentera muslimin mengalahkan tentera musyrikin Mekah dan juga gabungan-gabungan di antara mereka kan. Nusirtu bis-sada wa uhlikat ad bid-dabur kan. Atau kama qala Rasul, Nabi kata apa? Aku ditolong oleh Allah dengan satu angin yang dinamakan angin Sabah. Dan juga kaum Nabi Ad dihapuskan dengan nama angin apa? Angin Tabur. Dabur atau tabur? Dabur. Okey. Tu hadis Nabi yang membuktikan bahawasanya ketika mana perang Al-Ahzab, Nabi dan para sahabat dibantu oleh Allah dengan tentera Allah berupa angin, menghapuskan seluruh tentera musyrikin. Okey. Dan juga dalam perang Al-Ahzab ini juga dinamakan Khandaq. Khandaq itu maknanya apa? Maknanya parit kan. Sebenarnya sejarah-sejarah di Madinah ni kadang kita darjah 5, darjah 6 kita dah belajar, betul tak? Tapi atas faktor-faktor usia, komitmen kita dah meninggalkan sejarah tersebut. Maka dalam perjalanan umrah inilah peluang dan waktunya untuk kita mengingati kembali dan mengulang kaji tentang
meriah ya di area Taibah ni. Tapi bakso ni tuan-tuan kena rasa Ini tadi kata baru tuan yang wajib dicoba bila ke rumah ini. Subhanallah. Okey, sudah dapat kita punya bakso. Kita nak kena tambah perencah sikit lah. Okey, ini dia bakso yang telah kita dapat. Jom kita nak rasa apakah rasanya. Okey. Rasanya okey, ngam-ngam. Atas lewat jalan ni atas. Okey, Masjid Dua Kiblat ni mudah fahamnya berlaku pertukaran kiblat di kawasan ini. Okey, sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, kita perlu faham dan tahu kiblat umat Islam sebelum adanya perintah berkiblatkan Masjidil Haram, maka kiblat orang Islam pada ketika itu ialah di Masjidil Aqsa, di mana? Di Palestin, di sana kan. Cumanya pada ketika Nabi selepas hijrah ke Madinah, orang Yahudi ni seringkali mengutuk, mengejek, mengherdik orang Islam dan juga banyak buat cantik-cantik yang dataran ni. Dia kata apa? Dulu mana ada. Wahai Muhammad, kamu orang Islam, kamu agama Islam, tetapi kenapa agama kamu sama dengan kami, kiblat kamu sama dengan kami kan? Tapi Nabi ni sejak daripada awal Nabi lebih suka berkiblatkan Masjidil Haram. Jadi dikatakan lamalah Nabi berdoa tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi tu kekasih Allah, kan Habibullah, Nabiullah, tapi Allah tetap juga menangguh. Maknanya apa? Maknanya Nabi sendiri pun bukan doa sekali terus dapat, apatah lagi kita. Sebab tu dikatakan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Okey. Jadi Nabi berdoa dan dipendekkan ringkasannya setelah 16 ataupun 17 bulan setelah Nabi mendirikan kerajaan Islam di Madinah, maka berlakulah satu peristiwa yang mana Nabi kita pergi ke perkampungan Bani Salamah. Nabi ni dekat Madinah, kehidupan Nabi, kadang-kadang Nabi solat subuh dekat tempat lain, zuhur dekat tempat lain, asar dekat tempat lain. Nabi macam tu. Okey, bukan hanya 5 waktu Nabi dekat Masjid Nabawi sahaja, tak. Nabi sebagai seorang pemimpin, kadang Nabi subuh Nabi ziarah kawasan ni. Okey, jadi hikmah dan penceritaan Masjid Qiblatain ini, waktu zuhur Nabi pergi ziarah perkampungan Bani Salamah. Kemudian Nabi ajak seluruh warga Bani Salamah ni untuk menunaikan solat zuhur di kawasan masjid tadi. Kemudian lalu di situlah ketika mana Nabi sedang melanjutkan solat zuhur dalam rakaat ketiga. Kalau tak silap 2 nak masuk 3 ke macam tu, barulah datang perintah Allah agar ditukarkan kiblat daripada menghala ke Masjidil Aqsa, maka ditukarlah kiblat tersebut ke Masjidil Haram. Kemudian Allah merakamkan dan mengekalkan peristiwa arah pertukaran kiblat ini di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juzuk
Juzuk berapa Allahumma salli ala Muhammad. Juzuk 2. Kalau tak silap saya lah juzuk 2. Bismillah. Apa ayat dia? Qad nara. Saya qulu sufaha tu ayat dia lah, penceritaan dia. Awal juzuk 2. Al-Hafiz. Apa Al-Hafiz? Al-Hafiz belakang tu, pakai spek tu. Farid namanya kan. Masya Allah. Saya qulu sufaha, apa sambungan dia? Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal yahdi man yasha'u ila siratim. Lagi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Lagi ni garis bawah ni. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsuma kuntum fawallu wujuhakum. Masya Allah. Beralun-alun suara di dalam bas ni, mengalunkan ayatul Quran. Itu dalil dia. Kan Allah kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajah kamu wahai Muhammad ke Masjidil Haram. Jadi berbaki rakaat solat zuhur tu, maka Nabi menukarkan arah kiblat 180 darjah. Kalau sekarang saya pandang, para jemaah pandang saya 180 darjah, pandang siapa? Pandang belakang. Maka ditukarkan arah kiblat dan Nabi menghabiskan baki solatnya sehinggalah salam selesai. Lalu dinamakanlah kawasan tersebut dengan namanya, ataupun masjid tersebut dengan namanya Masjid Qiblah.
pergi ke beberapa tempat, pernah diziarahi suatu ketika dahulu oleh para sahabat dan juga baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, menjadi saksi tempat-tempat ini atas kehadiran kita di sini. Macam tu. Okey. Jadi di Wadi Al-Mahsir itu Allah mengutus burung ababil dalam surah Al-Fil. Apa awal ayat surah Al-Fil? Baik. Mudah-mudah je kita tanya, sebab nak saling mengingati. Okey, dalam surah Al-Fil tu kan Allah kata apa? Bismillah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lagi. Alam yaj'al kaidahum. Lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dia kata wa arsala alaihim, dan kami menghantarkan alaihim ke atas mereka tayran ababil, burung ababil. Dikatakan membawa batu sebesar hanya biji sawi saja dan dilepaskan ke seluruh tentera bergajah Abrahah, maka hancur musnah mereka semua. Kesakitan mati Nabi ni Allah bagi 2 kali ganda berbanding dengan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Padahal Nabi ni siapa? Nabi ni maksum, tidak ada dosa, tetapi Allah beri juga kesakitan pada sakarat baginda Rasul. Jibril datang kepada sisi Nabi lalu dikatakan apa? Wahai Muhammad, diberi pilihan pada kamu sekarang untuk terus hidup di dunia dan ambillah segala nikmat di dunia ini sehingga hari akhirat, ataupun sekarang ini aku ambil ataupun kamu dijemput untuk bertemu dengan Allah Rafiqul A'la. Maka Nabi memilih pilihan yang kedua. Pada ketika itulah Sayyidah Fatimah anak Nabi dia berapa? Diribakan, dibagi Nabi suki. Nabi ni dia suka dengan suki dengan siwak. Kan Nabi pada dalam keadaan sakarat pun Nabi ambil siwak. Nabi siwak gitu. Okey, tengok sebelah kanan, ini adalah kemah para sahabat, kemah para jemaah haji di kawasan Muzdalifah. Sebelah kiri ni apa? Sebelah kiri ni ialah jambatan laluan kereta api yang menghubungkan antara Kuala Lumpur, jauh, Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Okey, di kawasan Muzdalifah, Mina. Depan nanti kita akan jumpa kawasan ini adalah kemah para jemaah haji yang digunakan, yang mana kemah-kemah tersebut telah dibahagikan mengikut zon. Okey, ada sebahagian zon yang datang daripada Asia, digunakan oleh jemaah Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, Darussalam dan sebagainya. Fa iza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Apabila para jemaah mendatangi Muzdalifah daripada Arafah, maka disunatkan bagi jemaah haji untuk berbanyakkan zikir kepada Allah dalam perjalanan haji tersebut. Okey. Dan kita akan melihat di sebelah kiri nanti. Saya tak pasti, mungkin para jemaah pernah tengok ataupun sebelum ni tak pernah tengok. Kita akan tunjuk. Kita akan melihat tempat di mana berlakunya peristiwa
berlakunya peristiwa penyembelihan korban, kan, yang telah diasarkan kesan daripada sejarah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelah mana? Nampak tak atas bukit tu? Ada kubah kecil tu. Nampak tak? Siapa yang pergi sebelum ni, ada tak ditunjuk? Nampak tak? Tu dia. Tu atas tu. Nampak tak? Kecil tu. Itulah dia tempat berlakunya peristiwa kurban ataupun peristiwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya yang benar dan nyata. Mimpi para Nabi ni benar. Dia bukan mimpi macam mimpi kita, mimpi kahwin, mimpi cinta-cinta. Bukan. Mimpi para Nabi ni adalah mimpi yang benar. Mimpi yang bukan mimpi buat main. Kalau dalam mimpi itu diperintahkan untuk menyembelih anak, makanya para Nabi dan Rasul wajib mengikuti arahan dan perintah tersebut. Okay. Dan di kawasan ini merupakan kawasan Mina. Dah masuk kawasan ni Mina. Ini boleh kira tak kemah ni ada berapa? Terlalu banyak. Sebab itu dikatakan para guru kami, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk mendidik sabar, maka tak perlu dan tak usahlah berangan nak pergi haji. Nampak simple ayat tu, tapi sangat mendalam dan perlu diaplikasi. Baru kita akan dapat sebenar nilai mengerjakan haji tu macam mana. Sebab itu dikatakan bila mana sabar, menjaga tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan umrah dan haji, barulah kita balik. Ganjarannya apa? Ganjarannya kita akan balik seperti bayi yang baru dilahirkan. Sampai macam tu. Okey, tengok sebelah kiri. Sebelah kiri jemaah tu adalah Masjid Al-Khaif, ataupun dipanggil Masjid Khaif, K-H-I-F. Di situ dulu 70 para Nabi pernah mengerjakan solat di situ, Masjid Khaif. Antara kemuliaan masjid ranking dunia ni, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Al-Khaif. Tu dia. Kita tengok sana tu apa? Di situ adalah tempat para jemaah melontar. Bukan melontar jubah, bukan melontar kurma, bukan melontar fulus dan sebagainya, tetapi melontar batu. Dia ada berapa jamrah? 3. Apa dia jamrahnya? Jamrah ula, jamrah wusta dan jamrah apa satu lagi? Aqabah. Jamrah tul Aqabah. Kan ada 3 jamrah kan. Okay. Tu tadi pemandangan. Jadi dia lepas daripada terowong ni. Ini bukan terowong yang jemaah
juga Taif, maka Nabi menghadiri satu peperangan yang dinamakan peperangan Al-Hunain. Peperangan Al-Hunain. Maka setelah daripada tentera ataupun pihak muslimin mencapai kemenangan di kawasan Ja'ronah, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan umrah daripada Ja'ronah atas menunjukkan rasa syukur dan redanya kepada takdir Allah tersebut. Untuk apa nama tempat tadi? Jabal Nur. Okay. Untuk Jabal Nur ni nampak tak orang panjang tu, dia semut kecil tu. Jabal Nur ni kita dah sampai atas, para jemaah akan ke belakang sedikit, barulah akan terlihatnya Jabal ataupun Gua Hira. Jabal tu bukit, Jabal Nur ada atas tu Gua Hira. Jabal Sur ada di atasnya itu Gua Sur. 748 meter Jabal Sur, 608 ataupun 640 meter plus untuk Jabal Nur. Jabal Sur tu Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bersembunyi kan daripada perjalanan dikejar oleh orang-orang musyrikin kota orang Mekah. Okey, kemudian siapa yang membantu Nabi di Jabal Sur ialah Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma ni siapa? Dia adalah adik-beradik dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Asma berkahwin dengan siapa? Sayyidina Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam. Okey, maknanya ketika mengandungnya Sayyidatina Asma, dialah yang menghantar makanan kepada Nabi dan ayahnya ketika mana ayahnya dan juga Nabi dikejar oleh orang-orang musyrik.